Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada kali ini, kita akan belajar berkaitan bumi, bab 9 Sains tingkatan 1. Dalam video ini, kita akan mempelajari dengan lebih lanjut berkaitan sistem dan struktur bumi. Jangan lupa like, subscribe dan tekan butang loceng. Apakah yang akan anda pelajari dalam video pada kali ini? Di akhir pembelajaran, anda akan dapat berkomunikasi mengenai sistem bumi. Seterusnya, pelajar seharusnya dapat menjelaskan perbezaan antara lapisan-lapisan bumi berdasarkan komposisi dengan sifat fizik. Dan akhir sekali, pelajar seharusnya dapat menyedari keadaan fizik yang sesuai untuk menampung kehidupan hanya wujud di bumi. Oleh itu pelajar, jom kita berkenalan. Bumi merupakan planet ketiga daripada matahari dalam sistem suria. Apabila kita melihat gambaran sistem suria, kita dapati bahawa planet yang paling dekat dengan matahari ialah Yutarid. Manakala planet yang kedua dikenali dengan nama Zuhrah. Dan kita yang tinggal di bumi berkedudukan ketiga daripada matahari. Pernah tak pelajar tertanya-tanya mengapa bumi menjadi tempat tinggal kita? Ya pelajar, ini kerana semua perkara asas yang diperlukan untuk kita hidup ada di bumi, tapi tidak ada di planet yang lain. Untuk pengetahuan kita semua, terdapat 4 perkara asas yang membentuk bumi. Perkara asas yang pertama dikenali sebagai hydrosfera atau zon air. Yang kedua dikenali dengan nama atmosfera atau zon udara. Yang ketiga dikenali dengan nama geosfera atau zon tanah dan batuan. Manakala yang keempat dikenali dengan nama biosfera ataupun zon benda hidup. Mari kita lihat dengan lebih mendalam apakah yang dimaksudkan dengan hydrosfera. Hydrosfera merangkumi semua bahagian berair di bumi. Antara kawasan berair yang terdapat di bumi termasuklah lautan, sungai, tasik, air mata air, wap air dan air yang terperangkap sebagai ais. Sungguh menakjubkan. Untuk itu, kita lihat pula apakah yang berada di dalam lautan, atau kita akan namakan dengan stratifikasi lautan. Lautan boleh dibahagikan kepada zon-zon atau kawasan yang berbeza, iaitu zon yang boleh ditembusi cahaya, zon yang langsung tidak boleh ditempuhi cahaya atau zon yang lebih gelap. Mari kita perhatikan gambaran sebenar stratifikasi lautan. Yang pertama, zon permukaan. Yang kedua, dikenali dengan nama zon tengah malam. Dan yang ketiga ialah zon gelap, iaitu zon yang paling dalam. Zon yang paling atas dikenali dengan nama zon permukaan. Dalam zon ini, air adalah sangat cetek dan cahaya boleh menembusinya. Oleh itu, zon ini sesuai untuk habitat tumbuhan. Zon yang kedua dikenali sebagai zon tengah malam. Zon atau kawasan ini mempunyai sedikit cahaya atau tiada cahaya. Sebab itu, tumbuhan sukar untuk hidup pada kedalaman ini. Tetapi pada tahap kedalaman ini, menjadi habitat untuk haiwan laut yang lebih besar, misalnya soto raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. Stratifikasi lautan yang paling dalam dikenali dengan nama zon gelap. Pada kawasan ini, ia adalah sangat dalam.
tiada cahaya boleh sampai ke kawasan ini. Oleh itu, kebanyakan haiwan yang berada di dalam zon ini akan mempunyai badan yang berkilau atau mereka boleh bersinar di dalam gelap. Seterusnya, marilah kita mempelajari berkaitan atmosfera atau zon udara. Atmosfera merupakan kawasan yang menyeliputi bumi. Ia terdiri daripada 5 lapisan yang berbeza yang mempunyai peranan masing-masing. Lapisan yang paling hampir dengan bumi dikenali dengan nama troposfera. Seterusnya, stratosfera. Lapisan yang ketiga, mesosfera. Lapisan yang keempat dikenali dengan nama termosfera atau ionosfera. Dan lapisan yang paling jauh, lapisan yang kelima, dikenali dengan nama exosfera. Lapisan atmosfera yang pertama dikenali dengan nama troposfera. Di lapisan troposfera terdapat benda-benda hidup yang boleh bernafas kerana di kawasan ini terdapatnya angin yang bertiup. Di kawasan ini jugalah terdapatnya awan dan berlakunya hujan. Dan di kawasan ini jugalah tempat terbentuknya salji. Lapisan atmosfera yang kedua yang dikenali dengan nama stratosfera. Dalam lapisan ini merupakan kawasan untuk penerbangan kapal terbang. Kerana lapisan ini sangat sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Di lapisan ini jugalah terdapatnya lapisan ozon yang menyerap sinaran ultraungu matahari. Lapisan yang ketiga dikenali dengan nama mesosfera. Di lapisan mesosfera merupakan tempat berlakunya pembakaran dan penghancuran meteorit. Lapisan yang keempat, lapisan termosfera. Lapisan termosfera juga dikenali dengan nama ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Aurora ataupun jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni terhasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dengan gas atmosfera juga berlaku di kawasan ini. Baiklah, seterusnya kita akan mengkaji lapisan bumi atau lebih dikenali dengan stratifikasi bumi. Bumi boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama berdasarkan sifat fizikalnya, iaitu kerak, mantle dan teras. Lapisan kerak merupakan lapisan yang paling atas. Lapisan mantle terdiri daripada komponen litosfera, astenosfera dan mesosfera. Manakala lapisan teras terdiri daripada 2 bahagian, iaitu teras luar dan teras dalam. Litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantle. Tentu anda tertanya-tanya, bagaimanakah sebenarnya bumi mengekalkan kandungan airnya? Proses kitar air merupakan satu proses yang berlaku secara semula jadi, yang memastikan kandungan air di bumi adalah sentiasa tetap. Melalui kitar air, terdapat banyak proses yang berlaku yang menyebabkan air disejat ke atas dan membentuk awan, dan awan akhirnya akan menghasilkan hujan dan air hujan akan mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Syukurlah kita dapat hidup di atas muka bumi ini. Bumi tidak berada terlalu dekat atau terlalu jauh dari matahari. Selain itu, kewujudan air dan oksigen di bumi juga menyebabkan bumi merupakan tempat yang paling sesuai untuk semua hidupan. Tahukah anda, bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan.
Sekian, semoga kita berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa klik butang like, subscribe dan loceng sebagai tanda sokongan anda. Terima kasih.